Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Inilah video yang saya rasa paling susah untuk saya buat. Video yang saya rasa paling berisiko sebenarnya sepanjang 1000 lebih video yang pernah saya buat berkenaan dengan politik tanah air ini ataupun isu-isu semasa. Tetapi terpaksa juga sebab video ini kerana memang benda ini perlu disuarakan, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan juga untuk menghasut, tetapi untuk mempertahankan terutamanya institusi raja-raja kita dan juga kepentingan negara kita, kepentingan rakyat Malaysia. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastinya anda dah boleh agak apakah topik yang bakal saya ceritakan dan saya bincangkan dengan anda pada malam ini. Iaitulah tidak lain tidak bukan kejayaan U-Mobile memenangi tender untuk sistem 5G yang kedua seperti mana yang telah diumumkan oleh SKMM pada Jumaat yang lepas. Di mana perkara ini memang menjadi polemik yang sangat-sangat besar terutamanya di kalangan netizen dan juga di kalangan para network provider yang lain seperti Celcom-Digi, Maxis dan sebagainya yang rata-rata telah mempersoalkan mengapakah U-Mobile sebagai sebuah network provider yang paling kecil antara semua network provider yang ada memenangi bidaan untuk projek yang bernilai belasan bilion ringgit ini. Dan untuk menjelaskan kepada anda tentang sinopsisnya dan juga tentang persoalan-persoalan yang secara asasnya berada di minda rakyat dan sebagainya, saya jemput anda untuk mendengar penjelasan daripada sahabat baik saya iaitu saudara YB Viral berkenaan dengan hal ini. Sekadar untuk makluman, kerana video inilah beliau telah dihubungi oleh satu pihak meminta agar video itu diturunkan dari TikTok beliau. Tetapi tadi masa live beliau kata beliau takkan turunkan kerana itu tanggungjawab sosial dan bukannya perbuatan menghasut. Sebaliknya satu keraguan yang perlu diluahkan dan juga mungkin diperjelaskan oleh pihak-pihak dan tertentu. Lagipun bab kata Wawan tadi dan juga seperti mana saya sebutkan, kami tidak mahu menghasut, sebaliknya kami bersuara demi kepentingan institusi diraja dan juga kepentingan rakyat Malaysia. Jemput tonton penerangan dari YB Viral berhubung isu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Ada sesuatu perkara yang berlaku sejak minggu lepas hari Jumaat yang sedang menjadi bahan percakapan ramai rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat lah. Dan benda ni amat merisaukan saya dan saya tahu bila saya bercakap pasal benda ni mungkin diorang akan dakwa saya pasal kes isu 3R ke apa kan. Tetapi sebagai seorang rakyat yang setia kepada raja dan negara, saya yakin kita kena bercakap mengenai perkara ini sebelum ianya menjadi lagi teruk. Pada hari Jumaat lepas, SKMM mengumumkan yang syarikat U-Mobile dapat memenangi projek 5G yang kedua, rangkaian 5G yang kedua. Projek 5G ni dia bernilai belasan bilion ringgit duit rakyat. So apabila U-Mobile ni dapat projek ini, ramai tertanya-tanya bagaimana U-Mobile boleh dapat projek inilah sebab orang tengok banyak lagi company yang qualified seperti Celcom-Digi dan juga Maxis. Jadi bagaimana U-Mobile boleh dapat projek ini Dan sejak diumumkan daripada hari itu, company seperti Celcom-Digi dikeluarkan kenyataan yang diorang boleh buat benda ni. Kalau diorang diberikan kontrak ini, diorang boleh buat secepat yang mungkin. Maxis juga nak jumpa SKMM, nak tanya kenapa diorang tak dapat benda ini. Okey? Dan dah mula keluar, orang kata ini adalah sejenis Alibaba dan ada orang kata ini adalah lagi satu MOU payung kuning oleh Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani. Kenapa diorang kata kan ini adalah sejenis MOU payung kuning oleh Anwar dan juga Kerajaan Madani? Ini adalah kerana U-Mobile, pemegang saham kedua yang terbesar adalah Tuanku Agong Sultan Ibrahim. Pemegang saham kedua yang terbesar dalam U-Mobile adalah Tuanku Agong Sultan Ibrahim. Jadi orang tertanya-tanya, adakah kerana yang di-Pertuan Agong adalah second largest shareholder, maka U-Mobile telah diberikan kontrak ini. Bukan sikit duit rakyat tau yang terlibat, berbelasan bilion ringgit. Jadi dengan macam-macam berita keluar dekat media dan macam-macam komen kurang enak dibuat terhadap institusi raja-raja, benda ni amat merisaukan saya lah. Kan, amat merisaukan saya. Dan saya tengok sejak tahun ini sudah ada beberapa kali
isu-isu melibatkan kontrak yang melibatkan dana awam menimbulkan kemarahan rakyat dan juga menimbulkan rasa kurang senang di kalangan rakyat kerana ianya telah melibatkan Tuanku Agong. Sebagai contoh, awal tahun ini Redtone Digital dapat projek dengan kerajaan yang hampir 400 juta ringgit. Ya. Sekali lagi, orang semua kata benda ni tak sangka Redtone Digital ni akan dapat projek itu untuk kerajaan ini, dan Redtone Digital salah seorang pemegang sahamnya adalah Tuanku Agong. So orang kata masa tu kan, kenapa projek ni dapat dekat syarikat yang ada Tuanku Agong sebagai pemegang saham. Lebih merisaukan lagi, apabila Redtone dapat projek ni, dia bagi pula, dia sub dekat satu company lagi. Company nama Awantech. Dia sub dekat Awantech hampir 300 juta ringgit. So nampak macam orang kata ini Alibaba, kan? So orang dah kata Redtone Digital punya projek Alibaba, dan sekarang orang kata yang 5G punya projek baru-baru ni pun Alibaba, sebab bila dapat keputusan tender tu, U-Mobile cakap mereka bersedia untuk bekerja dengan company seperti CelcomDigi dan TM. So orang kata kalau CelcomDigi yang dapat 5G tu, diorang tidak akan kata yang diorang akan bekerja dengan U-Mobile. So dari situ pun diorang kata U-Mobile ni dah Alibaba, kemudian Redtone Digital pun diorang kata Alibaba. Dan benda ni pula dah jadi macam satu pattern of behaviour yang menyebabkan orang tertanya-tanya lah what's going on, kan. Lagi satu kes yang melibatkan Tuanku Agong dan juga mantan Tuanku Agong, ya, adalah Hitech Padu. So Hitech Padu ni lepas hari tu kan kecoh pasal Farhaj dan juga Tuanku Sultan Kelantan beli saham, pegangan saham yang amat besar dekat dalam Hitech Padu. Kemudian keluar berita Hitech Padu dapat projek besar daripada JPJ. So benda ni jadi mencetuskan kontroversi lah, sampai tu Anwar kata dekat dalam parlimen yang projek yang Hitech Padu tu dapat diberikan oleh kerajaan yang lepas, dikurniakan kepada diberikan kepada Hitech Padu oleh kerajaan yang lepas, walhal benda tu diberikan pada tahun lepas bulan November, ya. And then lepas itu pada awal bulan Ogos pada bulan Ogos, awal bulan Ogos, pertengahan bulan Ogos, tiba-tiba Redtone Digital yang turut dimiliki oleh Tuanku Agong beli pegangan saham yang sangat besar, membeli pegangan saham yang sangat besar dekat dalam Hitech Padu. Dan kemudian tak lama selepas itu, pada hari pembentangan bajet, diumumkan yang Hitech Padu ni dapat projek pula bernilai 900 juta untuk Kementerian Dalam Negeri. So benda-benda macam ni dia buat orang tertanya-tanya what is going on, Kena ingat yang Tuanku Sultan Kelantan adalah yang di-Pertuan Agong yang telah memberikan pengampunan kepada Anwar Ibrahim walaupun tak mengenepikan sabit kesalahan. Sementara itu kan Tuanku Sultan Ibrahim adalah current Agong. So ada dua nama besar di situ dalam Hitech Padu. So benda-benda macam ini kan kita nampak bagaimana rakyat sekarang ni dia mengeluarkan kenyataan yang amat, saya rasa, menggusarkan lah. Bagaimana nampaknya diorang ni macam hilang respect, hilang rasa hormat, benda yang kita tak pernah bayangkan sebelum ini akan terjadi kepada institusi raja-raja kita, tapi sekarang terjadi. Satu lagi isu berkaitan dengan U-Mobile ni, kan. U-Mobile ni dia akan disenaraikan dalam bursa saham, tau. Rancangan awal kita dapat tahu yang U-Mobile ni akan disenaraikan pada tahun depan. Diorang kata penyenaraian saham ini dia punya nilai itu nanti adalah dalam 2.35 bilion ringgit. Ini sudah pasti, tau. Dia kata ini akan yang paling besar sejak beberapa tahun lepas. Sudah pasti. Kalau U-Mobile dapat projek 5G ni, saya yakin dia punya nilai syarikat tu kalau dia pergi ke bursa disenaraikan nanti bukan lagi 2.35 bilion, dia mungkin jadi sampai 4 bilion, dan easily saya rasa dia akan menjadi second largest IPO selepas FGV, tau, semasa FGV disenaraikan sedekat yang lalu, kan. So saya sejujurnya lah rasa agak risau dengan apa yang berlaku. Dan saya risau dengan bagaimana rakyat is reacting to this. Yang paling merisaukan sejak hari Jumaat lalu, macam-macam berita yang keluar, macam-macam cakap-cakap netizen yang keluar. Dan kalau ini berterusan, saya takut rakyat akan hilang rasa respect kepada institusi raja-raja. Dan saya rasa kan kerajaan Anwar dia kena explain. Sebab kalau dia berlaku sekali,
orang kata, ya, rakyat mungkin akan bising, lepas tu diorang akan diam. Tetapi kalau berlaku berkali-kali, rakyat akan kata ini adalah a pattern, satu pola yang menunjukkan benda yang sama asyik berlaku. And benda ni sejujurnya saya rasa tak patut terjadi. Dan situasi di mana rakyat mula mengeluarkan kata-kata yang tidak diingini tak patut terjadi. So sekarang saya nak tanya, siapa yang akan memperbetulkan situasi, dan adakah situasi akan diperbetulkan atau situasi itu akan remain macam tu saja, and at the end of the day kan, ianya bakal menimbulkan lagi banyak kemarahan rakyat. Sebab honestly speaking, rakyat sekarang dah cerdik. Rakyat sekarang ni ramai bijak pandai. Diorang boleh nampak benda-benda yang diorang rasa tak betul, dan diorang sangat vokal untuk menyatakan apa yang diorang rasa tak betul. So please think about it. Kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara kesimpulannya ada dua masalah besar berkenaan dengan kejayaan bidaan U Mobile ini. Yang pertama sudah tentulah berkenaan dengan pelibatan Yang di-Pertuan Agong sebagai antara pemegang saham terbesar dalam U Mobile. Tetapi bagi saya lah tuan-tuan, yang paling besar ialah syarikat U Mobile ini dimiliki secara majoritinya oleh syarikat asing, iaitu dari Singapura. Sedangkan dalam standard net provider yang ada dekat Malaysia ini, dua daripadanya merupakan milik khazanah, iaitu Celcom-Digi di bawah Axiata Group dan juga Telekom Malaysia. Dan kedua-dua mereka ini memang merupakan syarikat yang sangat-sangat berpengalaman dalam menyediakan rangkaian internet dekat negara kita. Bahkan Telekom Malaysia juga merupakan antara pembekal kabel yang terbesar. Banyak dewa dekat negara kita ini menggunakan port TM, betul tak? Jadi adalah satu perkara yang bagi saya lah tidak masuk akal bagi sebuah syarikat yang paling kecil, iaitu U Mobile, yang dimiliki pula oleh entiti asing, berjaya memenangi bidaan untuk menyediakan rangkaian 5G yang terbesar dekat negara kita ini untuk kali yang kedua. Which is benda ini memang sangat-sangat, orang kata apa, luar biasa lah tuan-tuan dan sekalian. Hence persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan oleh YB Viral tadi. Tetapi saya tidaklah mahu untuk mengulas panjang. YB Viral dah ulas panjang tadi, dan saya juga tidak mahu menongkok tambah apa yang telah disebutkan oleh beliau. Cumanya bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada baiknya kalau kita merenung kembali Perlembagaan Persekutuan, terutamanya perkara 34/2 dan juga -3, yang antara lain menyatakan jelas betapa Yang di-Pertuan Agong tidak dibolehkan untuk terlibat dalam mana-mana urusan komersial secara aktif. Itu yang disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Kenapa? Kerana ini pastinya akan mengundang konflik of interest sekiranya kalau paduka tuanku terlibat secara aktif ataupun memiliki saham yang besar dalam sebuah syarikat yang aktif membidang itu, ini dan sebagainya. Seperti mana disebutkan oleh Wairul tadi. Dan benda ini yang akan menimbulkan kegusaran, akan menimbulkan persoalan dan juga orang kata apa, pertikaian daripada rakyat jelata. Dan kita tak nak benda tu. Kita tak nak rakyat Malaysia ini tiba-tiba menjadi kurang ajar, menjadi biadab ataupun menjadi tidak senang dengan institusi diraja kita. Dek, kerana benda macam ni lah. Kerana itu kita katakan, kita buat video ini bukan untuk maksud sesiapa, tetapi untuk menyelamatkan atau mempertahankan institusi diraja daripada menjadi bahan tohmahan dan juga bahan sindiran seperti mana yang berlaku. Anda tengok je lah dekat mana-mana social media. Rata-rata rakyat memang memeli lah. Memang peli, memang sindir dan sebagainya. Dan macam-macam lagi yang saya tidak tergemak untuk sebut kat sini. Dan kalau kita masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang di-Pertuan Agong juga terpalit dengan satu fitnah yang dilontarkan oleh Bloomberg, di mana Bloomberg telah memfitnah, mendakwa Yang di-Pertuan Agong mendapat rezeki daripada pembukaan Casino Forest City. Dan perkara itu pun masih gagal untuk diatasi oleh kerajaan sampailah ke hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai rakyat Malaysia yang biasa, yang sangat-sangat sayangkan institusi diraja negara kita ini, kita harapkan agar perkara-perkara ini tidak berulang pada masa-masa yang akan datang. Dan kepada SKMM, tolong review baliklah penganugerahan projek kepada U Mobile ini. Berilah tender itu kepada Celcom-Digi ke atau Maxis ke atau TM ke yang jauh lebih pengalaman dan of course yang jauh lebih besar. Bahkan Celcom-Digi kata dia bersedia untuk buat dengan sesegera yang mungkin sebab memang mereka punya network sangat-sangat besar dan market share mereka juga ialah yang tertinggi dekat negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi at the end of the day, ini terpulang kepada SKMM itu sendiri. Tetapi kena ingat jugalah, benda ini melibatkan wang rakyat. So kami sebagai rakyat have something to say about it. Kami ada hak untuk bercakap dan juga untuk bersuara berkenaan dengannya. Betul tak? Sebab at the end of the day, anda jadi menteri pun, dapat gaji pun, duitnya datang dari rakyat juga. Tetapi itulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
kita just boleh bersuara dan bersuara mengikut lunas undang-undang yang dibenarkan di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Betul tak Sani Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.